Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Encik Kamarul Anwar bin Muhammad Suhaimi selaku pensyarah untuk subjek Perlembagaan Malaysia GMGA 2013. Saya Muhammad Sofri bin Laiman, nomor matriks 276573 dari Pusat Kota Kinabalu, akan membentangkan tentang tajuk Pilihan Raya di Malaysia, Sistem dan Isu yang dihadapi semasa pilihan raya. 1.0 adalah pengenalan. Malaysia ialah sebuah persekutuan beraja yang terdiri daripada 13 buah negeri dan 3 wilayah persekutuan. 11 negeri ini terletak di bahagian semenanjung negara, manakala 2 lagi terletak di Pulau Borneo. Selepas mengisytiharkan kemerdekaannya daripada British pada tahun 1957, ketika itu Malaysia dikenali sebagai Malaya. Seterusnya adalah raja-raja diraja keturunan 9 daripada 11 negeri semenanjung Malaysia mengundi sesama sendiri untuk memilih siapa yang akan berkhidmat sebagai raja persekutuan yang dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong untuk tempoh 5 tahun. Manakala pemilihan ini berlangsung secara bergilir-gilir, Yang di-Pertuan Agong atau Raja Persekutuan melantik seorang ketua negeri Yang di-Pertuan Negeri bagi setiap 4 negeri lain dalam persekutuan yang tidak mempunyai raja-raja. Seterusnya adalah Dewan Negara, dikenali sebagai Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Sebaliknya, setiap 13 negeri di negara ini ditadbir oleh Dewan Undangan Negeri, satu dewan yang dikenali sebagai Dewan Undangan Negeri. 2.0 adalah konsep pilihan raya di Malaysia. Peringkat pertama pilihan raya, peringkat persekutuan memilih ahli Dewan Rakyat. Peringkat negeri memilih ahli di Perundangan Negeri. Pilihan raya kerajaan tempatan tidak diamalkan lagi. Dan seterusnya adalah pilihan raya kecil apabila kerusi tertentu di Dewan Rakyat kosong. Pada masa kini, pilihan raya diadakan di 2 peringkat berbeza di Malaysia, iaitu peringkat persekutuan dan peringkat negeri. Pilihan raya yang diadakan di peringkat persekutuan adalah untuk dianggotai oleh Dewan Rakyat, iaitu Dewan Rakyat Parlimen. Manakala pilihan raya yang diadakan di peringkat negeri adalah untuk keahlian dalam Dewan Undangan Negeri yang berbeza. Khusus bagi jawatan Perdana Menteri dan Menteri Besar atau Ketua Menteri di peringkat persekutuan dan negeri dipilih secara tidak langsung dan lazimnya diisi oleh ahli parti majoriti atau gabungan dalam badan perundangan masing-masing. .0 adalah proses pilihan raya di Malaysia. Carta 2.0 menunjukkan proses pilihan raya di Malaysia. Proses pertama adalah proses pencalonan dan seterusnya berkempen dan akhir sekali pilihan raya. 3.1 Proses pencalonan. Bagi membolehkan calon bertanding di kursi persekutuan atau wilayah di Malaysia, calon harus menyediakan RM10,000. Jika mereka tidak memperoleh sekurang-kurangnya 1/8 undi, mereka akan kehilangan pembayaran pertama. Deposit RM5,000 diperlukan untuk kursi parlimen dan deposit 3,000 diperlukan untuk kursi DUN sebagai cagaran pembelian bahan kempen. Apabila semua bahan kempen dikumpul dan disusun dalam tempoh 2 minggu selepas pilihan raya, calon akan mendapat semula wang deposit mereka. Seterusnya, 3.2 adalah kempen. Selepas proses penamaan calon selesai, kempen akan dijalankan pada hari pilihan raya. Ia dihentikan pada tengah malam waktu tempatan. Masa berkempen biasanya dijadualkan berlangsung selama 10 hari. Antara piawaian tingkah laku kempen adalah seperti mengedarkan risalah pada masyarakat. Pihak yang bertanding juga dibenarkan untuk menyampaikan manifesto mereka melalui media elektronik
serta melalui kaedah kempen tradisional seperti poster, ucapan tertutup dan terbuka, dan kempen dari pintu ke pintu. Seterusnya adalah 3.3, yaitu Hari Pilihan Raya Awal. Pengundian lebih awal yang berlaku pada hari-hari tertentu sebelum Hari Pilihan Raya sebenar akan memberi pegawai penguatkuasa undang-undang dan anggota tentera peluang untuk mengundi dalam keselesaan balai polis dan pangkalan tentera mereka sendiri. Peti undi akan disembunyikan di tempat yang selamat sehingga hari pilihan raya sebenar, di mana ia akan dikira bersama undi yang dikeluarkan pada pilihan raya biasa. Seterusnya adalah 3.3.1, Hari Pilihan Raya Sebenar. Semasa pilihan raya, setiap pengundi hanya dibenarkan membuang satu undi untuk setiap kaedah pengundian. Selepas selesai pemeriksaan pengenalan di tempat mengundi, pautan kekal dilekatkan pada tangan kiri pengundi. Pautan ini meninggalkan jejak yang sah selama 7 hari. Ini dilakukan untuk mengelakkan pengundi membuang undi lebih daripada sekali dalam pilihan raya yang sama. Berikutan penandaan nama pengundi dalam senario pemilih oleh pihak berkuasa. Pengundi kemudian akan dibekalkan dengan kertas undi untuk membuang undi. Setiap pengundi diberi 2 kertas, satu untuk kursi parlimen kawasan itu dan satu lagi untuk kursi DUN. Selepas pengundian ditutup, pegawai pengerusi akan bertanggung jawab untuk menjumlahkan undi. Pegawai bertanggung jawab memastikan jumlah kertas undi yang diterima balai pada awal hari adalah sama dengan jumlah kertas yang diserahkan kepada pengundi serta jumlah kertas yang tidak digunakan. Dan seterusnya 4.0, Isu dan cabaran pilihan raya. Sistem pilihan raya adalah penting karena ia mempunyai pengaruh asas dan bebas terhadap keputusan pilihan raya dan pengagihan kelebihan dalam kalangan calon yang bertanding untuk perwakilan dan kuasa dalam sistem politik. Perebutan kuasa ini tidak dapat dielakkan sebagai manifestasi perpecahan yang ketara dalam masyarakat karena ia disalurkan oleh institusi politik formal. Di Malaysia, mobilisasi politik didorong oleh perbezaan etnik dan persaingan untuk kuasa yang dijalankan oleh parti politik yang mewakili kumpulan etnik yang berbeza. Persaingan ini terkadang menumpukan kepada kepentingan pribadi calon atau parti berbanding kepentingan masyarakat umum atau etnik yang diwakili mereka. Mengambil contoh, terdapat pemimpin yang bertanding di suatu kawasan kerana kelebihan dari segi sumber aslinya serta potensi suatu kawasan untuk dibangunkan. Adalah konsep bebas dan adil dalam pilihan raya di Malaysia. Ungkapan bebas dan adil telah digunakan untuk mencirikan standard pilihan raya demokratik dan untuk menilai keberkesanan pilihan raya tersebut. Lazimnya, frasa ini merujuk kepada tuntutan supaya pilihan raya dilaksanakan secara konsisten. Seterusnya adalah konsep ini juga menggalakkan semua parti dan calon bersaing atas premis dan menerima layanan yang sama rata dan adil di bawah undang-undang dan daripada badan-badan yang mentadbir. Di samping itu, ia memerlukan medan percaturan yang adil dari segi penguatkuasaan undang-undang, akses kepada kemudahan negeri, dan perhatian daripada media. Di Malaysia khususnya, negara ini mengamalkan kefahaman Islam. Oleh itu, idea politik Islam diutarakan dalam kata-kata asas di seluruh Al-Quran dan Sunnah, dan ia diasaskan pada tanggapan yang umum kepada semua budaya seperti keadilan dan syura. Majoriti komponen asas demokrasi termasuk keadilan sejagat, penyediaan ruang hak politik, dan pemilihan pemimpin berdasarkan sokongan rakyat.
6.0 adalah cadangan dan penambahbaikan. Apabila dilihat dalam konteks landscape politik di Malaysia, sistem pengundian negara sentiasa dipersoalkan dan dituduh penuh dengan tingkah laku tidak beretika, prosedur lemah dan ketidakadilan. Selain itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dilihat sebagai sebuah badan yang tidak bebas dan beroperasi di bawah bimbingan parti pemerintah. Oleh itu, salah satu cadangan yang boleh digunakan dalam membantu melancarkan proses pilihan raya dengan sifar ketidakadilan adalah dengan menggabungkan sistem tradisional dan elektronik dalam menjalankan operasi serta penyimpanan data undian. Umum mengetahui bahawa sehingga ke hari ini, Malaysia masih menggunakan prosedur konvensional dengan tenaga manusia sebagai petugas yang merangkumi penjaga, pengira undian, dan pelbagai lagi. Cadangan yang kedua adalah pengesanan melalui kamera litar tertutup, mesin elektronik, merekod dan mengenal pasti cap jari individu telah melihat kemajuan yang ketara sepanjang dekad terakhir abad ke-20. Walaupun pada hakikatnya teknologi ini telah wujud sejak sekian lama, namun sehingga kini ianya mengenal pasti cap jari melalui teknologi ini boleh dicapai dalam masa beberapa saat dengan tahap ketepatan tertentu. Di beberapa negara maju misalnya Amerika Syarikat, mereka menggunakan sistem pengenalan cap jari otomatik yang turut dikenali sebagai AFIS, Automatic Fingerprint Identification System, yang mampu mengenal pasti, menyimpan, mencari, dan mengenal pasti cap jari bagi mengatasi masalah pengundi hantu atau kecacatan undi dalam kalangan pengundi. Yang terakhir adalah 7.0, yaitu kesimpulan. Pilihan raya adalah satu cara untuk memberi peluang kepada rakyat untuk menggunakan hak demokrasi mereka untuk memilih pembentukan kerajaan di peringkat persekutuan dan juga negeri. Pilihan raya boleh berlaku di mana-mana peringkat. Dalam erti kata yang lebih luas, pilihan raya ialah suatu proses yang digunakan untuk memilih wakil rakyat atau individu yang akan memerintah, sama ada di peringkat negeri atau persekutuan. Pemilihan hendaklah dilakukan secara tertutup dan pengundian hendaklah dibuat jujur dan telus. Beberapa cadangan yang dimukakan melalui penggunaan proses yang diperkemas dan tersusun dengan baik boleh membantu dalam mencapai objektif ini. Negara wajar membendung sistem pilihan raya daripada dicemari dengan tingkah laku dan mainan politik yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Hal ini kerana Malaysia merupakan salah satu negara yang mendapat manfaat daripada mengamalkan sistem kerajaan berparlimen. Ia telah berjaya mewujudkan ketenteraman politik, keamanan dan kekayaan. Kepimpinan perundangan diundi untuk memegang jawatan oleh rakyat. Oleh itu, wajar sekiranya mereka tidak bersifat pilih kasih kerana kedudukan mereka pada hari ini adalah hasil daripada sokongan masyarakat. Pilihan raya seharusnya menjadi medium yang adil dan saksama bagi memastikan setiap lapisan masyarakat akan mendapatkan hak mereka serta penting untuk pembangunan negara Malaysia. Sekian, terima kasih.